Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Kepimpinan fikiran itu begitu penting sekali dan tepat sekali untuk kita memilih hari ini, kali ini, episod ini adalah kumpulan-kumpulan pemikir, pemimpin fikiran dalam konteks ICT, Information Communication Technology. Maafkan saya. Kerana saya nak bercakap tentang Big Data. Big Data ni sudah beberapa kali dibincangkan di Astro Awani. Tapi saya nak undur ke belakang sedikit kerana pakar yang paling sesuai berada bersama-sama dengan saya hari ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan mereka, seluruh dunia mengatakan tentang Big Data, sama ada organisasi, kerajaan, swasta dan sebagainya. Jiran kita Singapura memperuntukkan beratus-ratus juta dolar Singapura hanya untuk meletakkan polisi, dan ini sudah diputuskan pada tahun 2011 ketika mula tahun pertama Big Data mula diperkatakan secara hebatnya. Dalam konteks itu, sama ada kita ketinggalan atau kita berada di depan, itu yang saya nak bincangkan hari ini. Oleh itu saya nak perkenalkan Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Terima kasih Prof kerana datang hari ini. Beliau adalah pengurusi Jawatankuasa Bertindak Modal Insan Kluster ICT Majlis Profesor Negara, tapi orang paling penting juga di Universiti Sains Komputer dan Kejuruteraan Malaysia, UNIMAI, sebagai Naib Chancellor, dan tentunya the only rose among the thorns. Saya nak mengenalkan Profesor Datuk Dr. Halimah Badiuzzamman, Ketua Kluster ICT MPN, juga pengarah Institut Informatik dan Visual Universiti Kebangsaan Malaysia, juga orang kuat Akademi Sains Malaysia. Banyak topi yang dipegang ni. Profesor Dr. Ahmad Zaki, Siswa Kluster ICT MPN, juga dari Jabatan Media Interaktif Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi Universiti Teknikal Malaysia, UTM nama panggilan ringkasnya, dan juga Presiden Gabungan Komputer Nasional Malaysia. Saya suka banyak-banyak topi ni kerana kita nak cakap big data, dan dia masuk ke semua tempat. Apa pun jurusan yang kita berada ataupun di mana jua kita berada, malah kampung saya di Perlis pun mungkin akan termasuk walaupun mereka sedar ataupun tidak. Jadi mungkin kita mula kena pergi penghulu lah dulu. Kita kena pergi ketua kluster. Mungkin terjemahan ataupun penerangan daripada Prof sendiri tentang maksud big data ni, dan perkara yang saya selalu fikirkan bila saya terpaksa membincangkan isu seperti ini adalah di luar kadang-kala ia sudah diterima sebagai sesuatu yang tidak asing. Tapi kadang-kala bila pulang ke Malaysia, ia masih lagi dibincangkan sebagai sesuatu yang perlu diterangkan. Jadi sebagai ketua kluster, bagaimana Prof melihat perkara ini, kerana mahu atau tidak, dunia akan berubah dengan big data dan kita perlu berubah bersamanya. Betul. Terima kasih. Kalau saya nak bincangkan tentang big data ni lah, memang betul big data ni memang dah dibincangkan lama dahulu, dan memang pun telah bermula pada 2011 memang dan pada 2011 itu saya ingat lagi waktu itu pada waktu itu jumlah data digital yang wujud ialah 1.8 kalau tak silap saya, zettabyte pada waktu itu dan saya ingat lagi masa itu orang dah mula bercakap, tapi Malaysia belum lagi ketika itu. Dan saya ingat juga sampai saja era web 2.0 dan kita lihat ketika itu melonjak jumlah data 50%. Dan begitu juga selepas 90-an bila masuk Facebook, dan kita lihat social media mula memasuki, dan dia melonjak 75% tingginya data digital yang wujud dalam dunia sehari. So you can imagine kita boleh bandingkan betapa banyaknya data yang wujud yang perlu diurus. Itu sebabnya big data ini amat penting sekarang ini. Kalau kita nak bincangkan tentang big data ini, ada tiga. Sebenarnya ada tiga komponen utama. Satu ialah data, berkaitan dengan data yang berstruktur, kita kata. Data yang berstruktur ini senang kita peroleh, kerana dia boleh kita peroleh dalam mana-mana juga pangkalan data yang wujud dalam mana-mana organisasi, tak kiralah organisasi kerajaan maupun organisasi swasta. Satu lagi data ialah kita kata data separa, separa berstruktur. Dia semi-structured data, kita kata, dan data yang seterusnya yang amat sukar bagi kita untuk mengumpul, mencari, mengcurate, dan menganalisis ialah data yang tak berstruktur ini. Dan data yang tak berstruktur ini datang dalam berbentuk-bentuk rupa. Dia bukan saja rupa teks, tetapi rupa video, audio, apa saja, gambar, grafik, dan lebih menyukarkan ialah yang wujud dalam media-media yang bukan standard ini, media yang sosial, dan ini juga
telefon call, ya, panggilan-panggilan telefon, voice messages dan banyak juga yang email dan sebagainya. Dan ini juga adalah data-data yang tidak berstruktur ini. Prof, dan mungkin, yang kalau saya terbaru, boleh potong, Prof. yes, Prof, mungkin orang kata, apa yang kita nak riuhkan sangat kerana dulu pun kita tak ada internet dan perlahan-perlahan kita ada dial up 56, 56, lepas tu pergi ke megabyte dan sebagainya. Jalur lebar sekarang sudah menjadi bagaikan kebiasaan. Betul. Jadi tentunya kita secara semula jadi akan terus berunsur-unsur dan ansur-ansur masuk dalam big data. Tapi I think kita tak boleh, ya. Masanya the landscape digital ini amat pesat. Okay. Dan kalau Malaysia tidak turut serta dalam perkembangan ini, kita akan, saya rasa, hilang daripada perkembangan ekonomi kita. Kita tidak akan pergi ke hadapan. Saya nak tanya soalan ringkas saja, jawapan ringkasnya. Di mana kita? Lepas tu saya akan tanya dua lagi rakan-rakan Prof. Kita jauh lagi. Okey. Prof? Soalan yang sama katanya? Ya, soalan sama. Di mana kita sekarang? Kita Big data. masih jauh, tapi kita sedang memulakanlah satu perjalanan yang saya rasa yang sistematik kalau boleh, supaya kita dapat bersaing dengan orang lain. Maksudnya kalau di Perlis sampai Johor Bahru tu dia dekat Kedah ke? Dari Perlis tu? Kalau itu perjalanan sampai Kedah lah, sampai Kedah. Prof lagi. Betul lah. Sebenarnya saya lihat beginilah kiranya. Kita di Malaysia ni permulaannya dah bagus. Kerana kita dah lancarkan koridor raya multimedia. Jadi satu ketika dulu kita bercakap tentang multimedia. Jadi multimedia ni merupakan data yang pelbagai. Itu ialah salah satu elemen untuk big data ini. Kerana selain daripada dia sekarang ni saiznya besar, pukal, mesti Datuk Halimah maklumkan tadi, ada 3 jenis dan dengan media sosial dan sebagainya dan pelbagai alat digital, sekarang kalau umpamanya di Malaysia, setiap seorang tidak ada hanya satu smartphone, mungkin lebih, ya, dan itu. Dan jadi kita sebenarnya mewujudkan banyak data. Ya. Jadi bila dengan itu, jadi bukan hanya pelbagai saja tadi, kita juga sedang melihat bilangannya yang sangat besar. Ya. Itu yang susah nak dikendalikan. Kita mungkin ramai orang boleh memahami itu. Data memang banyak. Kita pun dalam kerja kita seharian pun kita rasa macam lebih daripada yang kita boleh simpan. Tapi kalau saya hubungkannya juga dengan perubahan teknologi, Web 2.0, Internet of Things, di mana segala benda mempunyai keupayaan untuk networkkan atau dirangkaikan dengan mainframe dan sebagainya, dengan pelayan-pelayan dan sebagainya. Jadi apa maksudnya semua ini jika ia dilihat secara keseluruhan? Kerana kalau saya baca makalah-makalah yang ditulis di negara-negara maju misalnya, mereka melihatnya dalam aspek itu. Mereka melihatnya ini lapisan seterusnya. Kalau revolusi ini revolusi berikutnya selepas semuanya mempunyai rangkaian komputer untuk digunakan, dan penggunaan seterusnya ini akan menyaksikan ketepatan, kelajuan dan kesesuaian dengan apa yang nak lakukan. Dulu mungkin satu superkomputer itu memikirkan satu masalah itu untuk beberapa ketika, tapi sekarang mereka tak nak lagi itu. Mereka nak tahu apa masalah yang perlu dipilih untuk difikirkan, bagaimana cara terpantas menyelesaikannya, dan keberangkaliannya menyelesaikan segala, bukan memberi jawapan tapi menolak segala masalah yang tak relevan dalam konteks itu. Jadi itulah isu yang nampak tadi. Sekarang ni bila data dah banyak, jadi betul lah setiap seorang tu menghasilkan data yang banyak. Tapi sekarang ni data-data itu juga boleh diperolehi oleh orang lain. Jadi isu sekarang ni berkaitan dengan juga keselamatan, ya, tentang kita punya privacy dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya mendedahkan kita. Saya setuju Prof dengan keselamatan. Saya akan kembali ke situ. Tapi mungkin untuk menjadi adil, sebelum kita risau tentang perkara ini, apa kebagusan dan kebaikannya untuk meningkatkan kualiti hidup kita? Sama ada nelayan, petani, eksekutif, pengurus, pemimpin politik misalnya, kalau mereka menggunakan sandaran big data di belakang mereka, keputusan mereka sepatutnya lebih pantas dan tepat, dan mereka kurang melakukan kesalahan kerana maklumat itu sampai tepat dan secara khusus kepada halayak ataupun target audiensnya. Itu saya nak tanya Prof sebelum kita pergi rehat pertama. Itu asasnya sebenarnya dengan big data ini. Big data ni kita dah tahu dia banyak, dia banyak, dia pelbagai bentuk dan sebagainya. Tapi yang asas bagi kita ialah supaya kita dapat maklumat yang betul, yang sah, yang sahih, ya. Dan ini yang sukar ni, ya.
bagaimana kita nak memperoleh data yang terbaik ini. Ini dia dalam big data saya rasa. Isu big data ialah isu penggurusan. Ya, dari segi penggurusannya. Dan ya, apa dia? What is the maklumat yang benar-benar yang diperlukan ini boleh diperoleh. Itu asasnya. Dan juga kita kata about, kalau dalam bahasa Inggerisnya kita kata veracity, ya. Veracity ialah kebenarannya. Ini penting dari segi kebenarannya. Saya nak pergi ke situ, saya pergi rehat dahulu, saya nak kembali ke security ataupun keselamatan itu. Saya juga nak cakap tentang modal insan, kerana beberapa minggu lalu apabila antara pakar big data dunia, Profesor Mohan Soni ada di sini, terima kasih kepada Akademi Sains, beliau juga merungkaikan kalaupun negara atau masyarakat itu tidak nak berubah, generasi Y dan Z yang akan timbul selepas ini, mereka akan memaksa perkara ini berlaku kerana ia lebih sesuai dengan cara mereka melihat dunia. Itu juga saya nak bincangkan. Kerana mahu atau tidak mahu, big data sudah pun bermula dan di mana kita, itu persoalannya. Saya suka bidang ICT dan komputer ni kerana ia sentiasa bercakap tentang generasi. Contohnya, dulu kita cakap pasal megabyte, lepas tu terabyte, lepas tu hari ini saya dengar zettabyte lah, lepas tu ada petabyte. Satu lagi cara untuk mengukur umur dan usia lah. Okey, tak apa, itu diskusi untuk hari lain. Tetapi ia perlu kita selami kerana sama ada kita suka atau tidak, dunia sedang mengadaptasi kepada big data ni dalam konteks itu. Dan mereka memikirkannya bagaimana kalau saya seorang doktor, saya boleh memberikan rawatan yang lebih cepat, tepat dan selamat kepada pesakit saya. Kalau saya seorang guru, bagaimana saya boleh mencerap pertumbuhan pemikiran yang ada pada anak-anak murid saya dan sebagainya. Sebelum saya masuk khusus ke situ, saya nak melihat hakikat bahawa kalau ia sudah pun bermula dan kita sudah pun melakarkan polisi, tapi kita tahu kekurangan kita, maka apa yang lagi yang perlu kita lakukan untuk menambahkan kelajuan kita? Pengurusan data yang Prof cakapkan tadi itu, kerana ia tentunya membabitkan pembuat polisi, dan keduanya pelaksanaan polisi itu, dan yang ketiga tanpa pun mengukur sama ada pelaksana dan juga pembuat polisi, rakyat, masyarakat kadang-kala lebih dahulu ke depan kerana mereka dahagakan kebolehan yang diupayakan oleh big data ni. Ya, big data akan hanya ke depan. Dia tidak akan mundur. Ya, dan perkembangannya akan sentiasa ke depan. Dan dengan Internet of Things, kalau kita tahu Internet of Things, dan some people panggil Internet of Everything hari ini, ya, kerana lama-kelamaan sensor, ya, sensor chip ini akan menjadi begitu murah dan dia akan ada merata-rata di mana-mana saja. Ya, dia akan ada di atas meja ni, mungkin di baju kita pun. Ya, dan kita tak sedar pun sebenarnya kita mengeluarkan data sebenarnya, dan orang boleh memperoleh data daripada kita. Ya. Dan ini kenyataan, ia akan berlaku. Kalau tidak dalam 30 tahun, dia akan berlaku 40-50 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang, dia akan jadi lebih lagi intelligent, kita kata, lebih cerdas. Ya. So kita tak boleh lari daripada Prof, big kalau data. itu hakikatnya, tidakkah kita tak boleh incremental change? Kita tak boleh berubah sedikit demi sedikit. Kita perlu melakar 10-50 tahun ke depan dan kemudian kita bergerak ke belakang. Contoh di universiti lah di mana kita melihat di Malaysia ni untuk memikirkan tentang perkara ini secara khusus, kerana kita bukan nak fikir sama ada big data ni boleh selesaikan masalah kesesatan lalu lintas. Kita nak fikirkan 50 tahun ke depan bagaimana Malaysia dan keadaan masyarakatnya. Saya rasa amat penting Malaysia mengambil langkah sekarang, ya. Dan Malaysia telah pun ambil. Saya tahu telah ada pun wujud satu panel task force. Satu panel task force on Malaysian Government Big Data Task Force, ya, yang diwujudkan, ya, dan ada 4 area, ya, bidang yang sedang dilihat sekarang ini, pilot bidang yang sedang dilihatkan. Saya agree itu semua tu memang benar. Tapi yang satu yang saya rasa yang perlu wujud ialah kerangka kerjanya. Apakah kerangka kerjanya yang perlu ada, dan apakah blueprintnya perlu disediakan supaya ada
panduan dan guideline untuk mana-mana juga bidang yang akan menguruskan tentang aspek big data. Itu yang sedang dirangka oleh Mampu dan juga saya MDAC. tahu. Itu yang Price for Sentiment Analysis Crime Prevention Infectious Disease. Betul, saya rasa. Tapi saya rasa perlu ada satu Center of Excellence. Diperkemaskan lagi. Center of Excellence, saya setuju. Kerana it cannot wujud secara begitu saja. UK baru-baru ini telah mewujudkan Alan Turing Institute. Specifically khusus untuk big data. Saya rasa memang kena wujud begitu kerana kerajaan dan juga agensi-agensi yang lain tidak boleh mengendalikan penyelidikan. Dan big data ini memerlukan penyelidikan dari banyak hal, dari teknologinya, bagaimana teknologinya yang nak kita sekarang ni cakap pasal big data kepentingannya, tapi bagaimana kita nak lakukannya, dan bukan senang. Dia bukan satu perkara yang senang dilakukan. Belum ada lagi satu kaedah yang sempurna. Semua orang sedang mencuba. Bagaimana nak buat, how to do? That's the question we always ask the engineers. So saya nak bagi kepada Unimai. Kerana kalau kita akui bahawa big data ni membolehkan multi-point to multi-point. Bukan hanya satu titik kepada pelbagai titik. Tetapi kebanyakan titik dengan titik lain boleh bertemu dan berkongsi maklumat pada masa yang sama. Jadi, jika pendekatan kurang ke-20 adalah top down, top to bottom, tidakkah big data ni daripada hanya kerangka dan pemimpin saja bercakap mengenainya, kita juga perlu mengambil maklum balas secara langsung dari akar umbi, kerana mungkin mereka mempunyai kekuatan dalam konteks ini kerana bilangan jumlah itu satu kuantiti, kualiti itu juga tak datang pada kelompok kecil, dia datang pada kelompok yang lebih besar. Saya rasa dalam era sekarang ni kita tak boleh mengabaikan generasi baru, generasi muda. Sebab segala keperluan yang ada hari ini adalah untuk mereka, bukan untuk kita. So, jadi dalam apa tindakan yang kita ambil, kita harus memikirkan apakah keperluan mereka, apakah yang mereka perlukan dan juga apa yang mereka inginkan nanti. Jadi dalam aspek ini, saya rasa kita mesti engage dengan mereka. Sebab itu dalam pendidikan zaman sekarang ini, kita tak boleh lagi gunakan pendekatan yang kita belajar dulu 20-30 tahun dahulu. Sekarang kita harus tahu macam mana mereka belajar. Seperti yang kita lihat sekarang, library. Tak ada lagi pelajar pergi kepada library. Mereka cari maklumat cara lain, cara Google dan sebagainya, cara rakan-rakan dan sebagainya. Sebab itu dalam aspek big data ni, saya rasa kita harus membuat landasan dari segi pendidikan yang baik, yang betul. Dari segi bidang-bidang dia, bukan maknanya bidang yang ada sekarang ni tidak tepat. Ada semuanya. Cuma big data tu dari segi keperluan ilmu tu nanti, dia menggabungkan berbagai bidang. Ya. Jadi bukan maknanya kita tak ada kepakaran sekarang. Dalam big data kita ada. Cuma sekarang menjuruskan. Mungkin dulu kalau kita pakai kereta bukan Formula 1, sekarang kita nak Formula 1. Jadi kita belajar nak drive kereta Formula 1. Itu saja. Tapi kepakaran untuk drive tu, memandu tu kita dah ada. Ya. So jadi orang muda generasi Y ni sekarang, dia akan memberi feedback dalam kita menggubal apa yang Prof. Ali Matan beritahu tadi. Kita harus mendapatkan maklumat mereka, bukan saja top down. Because kadang-kadang top down ni kita ni kadang saya rasa shock sendirilah. Ya? Kita ni fikir ini baik untuk mereka. Tapi mereka tak tahu atau mereka tak ingin pun itu. So jadi begitu saya punya pendapat. Kalau itu hujahnya, tidakkah itu bermaksud seperti sistem pendidikan? Ia tidak boleh lagi terlalu berstruktur dan terlalu berhierarki, kerana kalau kita ambil aspek teknologi, saya tak nak masuk aspek lain. Aspek teknologi itu tidak mengenal semua ini. Dia mengenal di mana letaknya maklumat itu dan siapa yang nak akses kepada maklumat itu saja. Sebab itu sekarang pendidikan pun dia tidak ada orang kata satu keperluan mesti pergi ke classroom, pergi dewan kuliah. Dia boleh belajar di mana-mana. So dari aspek itu saja kita dah tahu bahawa teknologi itu akan merentasi semua aspek hidup. Saya suka pasal Prof. Zaki nak cakap keselamatan, tapi saya nak masuk hujah sudut yang terbalik sikit. Orang selalu fikir keselamatan ni orang curi data dan sebagainya. Tapi saya nak fikir kalau konsepnya itu daripada awal, kalau kita masih lagi bertahan bahawa hanya maklumat-maklumat ini saja boleh diakses oleh orang-orang sebegini, itu tidak lagi relevan dalam konteks menjaga data untuk kurun ke-21 kerana capaiannya begitu dalam. Kalau saya umur 6 tahun pun, tapi saya pandai pengatur caraan komputer kerana sejak umur 3 tahun saya dah bermain dengan tablet dan sebagainya, saya boleh akses. Jadi bagaimana harus konsep ini kita lihat kembali? Satulah umpamanya, data tu sama ada bernilai ataupun berharga tu, itu merupakan perspektif kita. Mungkin pada pandangan kita ini berharga, tapi pada orang lain yang mungkin kita anggap tidak penting, sebenarnya itu yang penting.
Dan bila kita sedar umpamanya, contohlah banyak ya perkara yang berlaku dan sebagainya, kecurian data dan sebagainya, dan kemudian penggunaannya banyak berlaku kerana kita menganggap remeh data-data yang ini. Jadi kerana kita tak nampak sebagai berharga. Itu perspektif kita, kerana kita yang meletakkan nilai. Jadi sama juga macam tadi kiranya kan. Jadi kalau biasalah kalau kita umpamanya ini kita ada barang emas, maka kita akan simpan dengan baik. Tapi banyak perkara benda-benda yang lain sebenarnya pasal yang kita rupa dia tak macam emas. Tidak emas. Jadi itu yang kita tidak letak sedangkan itu yang sebenarnya mungkinlah kunci kepada apa yang boleh dicapai. Dan itu satu yang menariklah. Kerana sekarang ni bagaimana kita nak mengurus? Dia panggil sentiment analytic. Benda ini tak ada nilai. Maksudnya dari maklumat-maklumat yang terdapat di seluruh dunia dalam cyber world ni, setengah pihak tu dia mengambil maklumat ni, dia prosesnya untuk mendapat sentiment value dia lain. Bukan dalam bentuk ringgit. Contohnya dari segi profil parti politik. Profil kaedah consumerism. So jadi ini penting sebab ini yang dibuat oleh negara-negara maju sebenarnya. Dia cuba predict orang di Malaysia ni dalam masa 5 tahun seperti kata apa keinginan dia. Apa inclination dari segi marketing dia. Ini yang saya rasa yang Prof Zaki cakap tadi. Kadang kita tak nampak nilai dia, mungkin kita rasa macam dalam kita punya Facebook kan. Kita suka-suka letak gambar, kita pergi mana, kita beritahu kawan. Orang lain melihat ni sebagai satu value. Dia nampak corak pattern. Saya pergi ini yang penting dalam big data. Big data itu. Saya pergi rehat dahulu, nanti mungkin banyak nak fikir ya. Kita pergi rehat dahulu, apabila kembali sebenarnya saya nak cakap bagaimana ini memerlukan pendekatan pelbagai disiplin. Kerana ini bukan hanya kerja orang yang jadi jurutera komputer, pengatur caraan sahaja. Tapi sebelum saya pergi ke situ, mungkin saya nak masuk ke aspek analitik itu. Kerana tak guna ada banyak data ni, tapi kita tak tahu macam mana nak corakkan apakah yang kita nak lihat itu. Apakah kemajuan teknologi dalam menganalisa data dan apakah keperluan kemahiran. Dulu kalau kita buat pengatur caraan, kita buat, lepas tu kita guna, orang nak beli tiket secara dalam talian, maka ini caranya masuk parameter ni. Tapi big data bukan sekadar itu. Big data maknanya apa jua maklumat saya boleh keluarkan sesuatu yang bernilai daripadanya. Itu saya nak bincangkan selepas ini. Penganalisaan itu sentiasa penting. Dalam tugas saya setiap hari pun saya perlu melihat pelbagai maklumat dan mencari analisa yang terbaik untuk mengeluarkan maklumat yang sudah pun disaring itu. Itu bukan bermaksud kita mengurangkan maklumat yang diberikan, tapi itu bermaksud kita memberikan maklumat yang penting. Dalam konteks ini, bayangkan segala rangkaian komputer yang ada di dunia ini memfokuskan untuk menganalisa data-data yang ada. Apa data yang kita nak analisa ni? Nombor kad pengenalan saya dipadankan dengan nombor lesen saya dan mereka tahu ke mana saya pergi dan apa saya belanjakan, dan mereka tahu sama ada saya mempunyai kecenderungan untuk sesuatu perkara. Anda mungkin pernah pergi laman sesawang yang tiba-tiba anda baca cerita ni, tiba-tiba dia boleh cadangkan cerita-cerita lain. Mungkin kadang-kadang tak tepat. Kerana pencerapan yang terbaik masih lagi daripada manusia. Tetapi ia semakin meningkat. Dalam konteks itu, saya nak minta ketiga-tiga Prof mungkin bercerita tentang BDA ataupun Big Data Analytics ni dan bagaimana ia akan mengubah apa yang kita saksikan sekarang. Big Data Analytics ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membuat ramalan terhadap semua data yang banyak ni yang ada ni. Kalau dulu senang kita nak buat bukan tak ada, bukan predictive analytics tu baru sekarang. Ia dah ada lama dah. Predictive analytics ni memang dah ada berkurun-kurun because bila kita buat modelling dari segi modelling algoritma matematik memang itu sudah telah berlaku lama dahulu tapi dalam big data ini predictive analytics dia lebih sukar. Kerana datanya terlalu banyak dan dia datang daripada banyak sumber. Sumber luaran, sumber dalaman. Kalau dulu sumber dalaman saja, you buat risk. Analisis risiko yang kita lakukan adalah berdasarkan data-data yang kita peroleh dalaman. Dalam organisasi sendiri. Itu lebih senang. Tapi sekarang dengan big data ini, dia datang merata-rata. Seperti mana saya katakan, kalau saya nak tunjuk kad inilah. Kad ini kad ini dia sebenarnya bukan kad biasa tetapi dia ada
dia mengambil alih barcode yang kita biasa tu. Dia ada kod dia sendiri di sini dan kita boleh memperoleh data daripada ini ya. Dan ini satu hari akan menjadi satu dekorasi untuk dinding ke, untuk meja ke, untuk mana-mana, dan ini semua akan mengeluarkan data. Data ini akan membaca tentang saya, saudara dan siapa juga yang ada dekat dengannya, dan data ini boleh dijadikan untuk saya mengambil apa nak kata ya, the competitive advantage untuk saya menguruskan bisnes saya agaknya. Kerana ini juga saya akan dapat data-data apa yang kita kata tingkah laku. Ya, tingkah laku yang berlaku, dan kita akan mendapat melihat corak-corak yang tidak pernah kita dapat lihat dulu yang terselindung. Ya, data-data yang terselindung disebabkan oleh datanya terlalu besar. So dengan big data ini, analisis prediktif ini memerlukan analisis yang berbeza. Ya, kerana data dia bukan data yang stabil. Dia bukan data stabil lagi. Dia data yang in motion dan live. Tidakkah ia juga membolehkan kita memang kita tak boleh tentukan tahap pemboleh ubah itu. Betul. Tapi sekurangnya kita boleh modelkan, petakan pemboleh ubah. Teknologi itu amat penting. Ya, pemilihan teknologi yang akan kita gunakan itu. Umpamanya dengan big data sekarang, kita tak boleh gunakan pelayan yang sama, server kita yang sama yang kita gunakan dahulu ya. Dia berbeza. Kalau dulu agaknya kita panggil relational server ya, pangkalan data ya. Dan itu tak boleh lagi digunakan. Kalau dengan big data ini kita perlu menggunakan pangkalan atau pelantar yang berbeza, pelantar yang multi layer kita kata, multi lapisan. Dan ia perlu berinteraksi. Ya, kerana dia perlu berinteraksi dengan banyak-banyak komputer yang lain. Ya, dan juga bukan saja komputer yang lain, devices atau peralatan yang lain seperti handphone, seperti tablet, seperti apa juga yang kita ada sekarang ini. Mungkin cermin mata yang Google itu, yang apa juga data yang diperoleh dengan yang ini. Dengan apa juga. Ya, dengan kad marker yang kita katakan ini, yang sekarang ni cantik. Kalau dulu dia marker seperti kita lihat dalam ya, mana-mana kad yang dia ada corak tertentu itu saja ya. Tetapi sekarang ini dah cantik ya, macam mana. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi, mungkin kita sebelum tadi kita akhiri, kita ada sebut tentang apa dia corak kemahiran yang perlu wujud ya. Dan Prof Khairuddin pun dah katakan sebenarnya dah ada ya, kita memang dah ada, tetapi perlu diperbaiki. Dan walaupun sekarang ini kita dengar orang panggil data scientist ya, data scientist, kita kata data scientist ini boleh datang daripada kumpulan mana-mana saja pun. But it's not data scientist saja. Ya, ada ramai lagi. Ya, ramai lagi yang kita perlukan. Prof Khairuddin, tolong masukkan maklumat itu tentang kalau sektor pertama yang pastinya akan berubah dahulu, tentunya sektor ICT. Ya, jadi pastinya. dengan landaan big data ni, bagaimana pemikiran ICT itu, cara ICT itu diajar, cara ilmu ICT itu disusun. Kerana kalau kita nak mengeluarkan seorang graduan ICT sekarang, kalau dia tak berfikir big data, saya rasa sukar untuk beliau mendapatkan mana-mana tempat di dunia ini, kerana segalanya sudah berubah. Saya rasa yang pertama, pemahaman kita tentang ICT itu kena berubah. Saya secara peribadilah, saya sekarang bukan memanggil ICT itu Information and Communication Technology. Bukan lagi. Tak relevan. Pada saya dia adalah Internet and Computing Technology. ICT juga. Because anything now is about internet. IoT kan. Dan semua bahan yang kita buat ni, data yang kita jana ni adalah computing. Ya. Sama ada data itu dalam bentuk berstruktur atau tidak. Jadi dalam aspek ini, dalam pendidikan ini, satu lagi dalam big data ni, pendajar dan pensyarah lah kena faham dia mestilah multidisciplinary. Maksudnya kalau kita nak belajar ICT sekarang ni, tak mestinya kita hanya belajar ICT yang dulu lah. Ya. Kita mesti tahu dari segi modelingnya. Kita mesti dari segi statistiknya. Kita dari segi even cognitive science-nya. Macam mana pemikiran manusia terhadap satu barang tu, satu perkara itu kan. Jadi multidisipliner itu sekarang bukan sahaja harus disebut, tapi mesti dilaksanakan dalam kurikulum kita. Satu lagi aspek saya rasa yang paling penting, kita mesti bekerjasama dengan industri. Sebab industri lah yang kita mahu tak mahulah. Dia lah yang akan drive di the teknologi dan juga yang akan mempengaruhi consumer. Dan mereka yang meletakkan pelaburan yang lebih besar. Ya, besar. So, jadi kalau kita mengasingkan diri kita dari awal, maksudnya kita akan sentiasa tidak ada satu kesatuan lah, dari matching lah dalam apa yang kita nak hasilkan. So, jadi saya rasa, sebab itu dari universiti saya lah, Unimai,
kita baru melancarkan, kita panggil Big Data Competency Center di 5 institusi pengajian tinggi lah, di USM, UUM, di Politeknik Ibrahim Sultan dan Unimas. Ya. Dan next year kita buat di UiTM. Sebab kita dapat sokongan daripada industri. Ya. Ini satu permulaan, tapi saya rasa satu permulaan yang saya rasa penting. Kita mulakan dengan training, dengan awareness dan kemudiannya dengan pilot project. Dan saya rasa yang kita sebutkan tadi, kita mesti ada satu success story lah untuk menunjukkan kita bahawa kita berjaya dan confident. Saya nak bagi Prof Zaki, tapi saya nak bagi sikit Prof Khairuddin. Kita cakap, Prof, mengeluarkan komunikasi itu saya rasa terpinggir. Saya nak masukkan balik komunikasi itu dalam konteks. Kalau mereka yang kadang kita tak suka pisahkan, tapi hakikatnya memang ada pemisahan ini, sains dan sains sosial itu. Jika ilmu kemanusiaan dan sains kemasyarakatan itu hanya masuk kemudian, maka dalam pemetaan penggunaan big data itu akan kurang aspek-aspek ini. Jadi bagaimana kita nak masukkan sejak awal? Saya bagi contoh, Prof. Kalau kita buat pengangkutan awam, takkanlah kita buat 3 sistem yang berbeza. Nanti saya nak turun, kena hujan, panas, lepas tu saya masuk. Kalau big data, bagaimana kita nak? Kena terap dari awal. Kena terap sebab kita kena, data ni dia at the end of the day, dia create value. Kita proses dia, kita olah dia. Akhirnya untuk apa? Untuk create value. Value untuk siapa? Untuk pengguna, untuk rakyat, untuk kita semua. So jadi kita punya target group tu important. So target group siapa? Manusia. Dan manusia ni pelbagai latar belakang. So jadi sains sosial, itu tidak ketinggalan. Bro, kita pergi rehat. Saya bagi peluang untuk Prof fikir. Kami ni walaupun IT tidaklah saya macam sains sosial itu penting. Saya terpaksa mewakili sains sosial dan ilmu kemanusiaan. Saya nak masuk ke situ dan saya nak hubungkannya dengan jaringan emosi. Kerana walaupun ia menjadi semakin saintifik dan berasaskan fakta, tapi penerimaan dan penggunaan itu akan masih lagi ditafsirkan oleh emosi dan juga mental. Dalam konteks itu saya nak masuk kerana itu juga berkait dengan keselamatan. Kerana kita bagilah 5W dan 1H bagaimanapun untuk menjaga data anda, tapi kalau kita memberikan maklumat pada sesiapa saja, maka pemikiran itu tidak ada. Bagaimana nak bawa keseluruhan masyarakat berfikir tentang perkara yang mungkin nampak kompleks bagi mereka ini, itu kita bincangkan selepas ini. Kita masih berada di Kedah dalam perjalanan dari Perlis menuju ke Johor Bahru dalam analogi capaian kita dalam big data. Tapi itu tak bererti negatif. Itu bermakna kita sudah pun bermula, tapi kita sedang merancanakan bagaimana cara yang paling strategik untuk bergerak ke depan. Negara kita bukanlah negara yang begitu banyak sumber hingga boleh dibazirkan ke mana-mana. Jadi kalau kita nak mengambil sumber negara dan dipusatkan kepada big data, kita nak pemusatan itu strategik. Dan kita ada peluang itu kerana kita ada ramai pakar. Cuma kita nak gembelingkan pakar-pakar itu dalam pendekatan pelbagai disiplin untuk mencorakkannya. Saya akan beri peluang kembali kepada Profesor Datuk Dr. Halimah Dr. Khairuddin. Tapi saya nak bagi kepada Profesor Dr. Ahmad Zaki lah hal ini kerana akhirnya ini juga persepsi, penerimaan emosi dan apa juga lapangan rujuk yang ada dalam minda seseorang. Orang yang membuat di belakang aplikasi dan akses big data ini mungkin menstrategikan pelbagai rencana. Tetapi akhirnya penilaian pengguna yang terakhir itu juga perlu menjadi satu input kembali ke dalam sistem. Ya, saya setuju. Kerana tadi Datuk Khairuddin pun ada bercakap tentang kita perlu multidisciplinary dan sebagainya. Dan satu ketika dulu mungkin dari segi sistem pendidikan kita tu dah macam terjurus kan. Jadi dah terpisah orang sains dan kemudian orang sastra. Dan macam tidak ada satu titik pertemuan. Sedangkan untuk kita ke hadapan, kita memerlukan seorang yang boleh kata whole brain thinking lah. Yang memerlukan bukan hanya sebagai kata yang untuk yang membangunkan teknologi, tetapi juga pengguna. Kerana sekarang ni seolah sudah hilang pemisah, dah ada satu jurang pemisah tu antara dua pihak ni, adakah kita pengguna atau kita yang membangunkan teknologi, kerana pengguna juga boleh membangunkan banyak perkara jadi keperluan tu memang ada. Dan saya memang lihat, kerana saya sebenarnya juga merupakan seorang novelis. Saya menulis science fiction dan pernah menang hadiah sastra, tapi saya seorang saintis. Tetapi bila saya
berada dalam keadaan begitu, mula sukar juga untuk rakan-rakan saya yang dalam bidang sains untuk menerima. Kenapa perlu kita di situ? Dan dululah umpamanya kan kalau kita baca PUC dan sebagainya, ini jiwang dikatakan. Sedangkan orang sastra. Sedangkan ini satu komponen yang sangat penting untuk Prof. kita. Zaki, kerana Prof. Zaki seorang novelis. Saya nak letakkan lapisan ini. Kalau kita gunakan big data untuk memahami dengan lebih terperinci dan tepat sejarah warisan kita. Kebanyakan data yang ada tentang zaman Melaka sebelum itu, malah sekarang kita ada warisan dinosaur, dipetakan. Kerana bagi saya, sama ada novel ataupun e-novel, ia sebenarnya hanyalah perantara untuk menghantarkan maklumat. Cara dan garapan maklumat itu masih lagi diproses oleh komputer yang ada dalam kepala kita. Jadi, bagaimana kita nak memula? Kerana macam tadi Prof. Khairuddin cakap, kita kena ada satu projek yang menjadi mercu tanda. Kalau sistem pendidikan kita masih lagi dalam bentuk institusi-institusi yang kita nampak pada kurun ke-20, jadi kalau saya bukan saintis, saya takut nak pergi UTM kerana dia hanya untuk teknikal dan teknologi, atau takut nak pergi Unimai. Tapi sebenarnya mungkin masalah yang saya hadapi untuk menjadikan novel saya lebih berwawasan dan mempunyai ikutan, jawapannya ada dalam cloud, ada dalam big data. Betul. Siapa yang nak gabung jalinkan ni? Akademi Sains, NITC, kluster ICT MPN, siapa? Tu Prof. Okey, tidak Datuk. Dia begini. I think kalau dalam negara lah, kalau dalam negara kita dah tengok tadi, kita memang tak boleh pisahkan. Kita dah ada MDEC. Kita ada MDEC. Kita ada mampu. Kita ada juga, saya rasa akademia perlu memainkan peranan yang penting. Universiti. Dan tiap universiti mempunyai peranannya tersendiri. Dan kita dah tahu pun mungkin perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan untuk menuju ke arah dunia yang baru, lanskap yang baru ini. Kerana lanskapnya tak sama seperti dulu. Lanskapnya telah berbeza dan lanskapnya terlalu dinamik. Saya rasa terlalu dinamik, dan kita juga perlu berubah. Dan kurikulum kita perlu berubah seperti mana yang Datuk Khairuddin mengatakan tadi. Kita tak boleh lagi seperti yang kita tahu semasa tahun kurun 20. Kita mesti bertukar sekarang. Dan itu memang benar. Dan aspek multidisciplinary memang kita semua dah sedar agaknya. Dan semua itu sebabnya semua institusi yang berkaitan dengan Center of Excellences, kita pastikan bahawa ini merupakan satu pusat yang multidisciplinary. Dia tak boleh menjalankan penyelidikan yang hanya menjurus kepada satu bidang asas tertentu. Dia mesti menjadi satu institut yang menjalankan penyelidikan yang multidisciplinary, supaya dapat kita pastikan bahawa aspek-aspek baru boleh dikendalikan, bukan saja dalam sains tetapi estetika dia pun juga. Just macam inilah. Kalau dulunya, kalau boleh saya tunjukkan macam mana kita buat markers dalam kita buat, ini ialah sebahagian daripada apa yang kita panggil reality luasan atau augmented reality, kalau pernah kita dengar augmented reality. Dan ini, kalau dulu dia macam ni je, macam kad di belakang ini je. Seperti ini. Dah berkembang. Ini dah berkembang. Dulu barcode lah, barcode yang biasa tu. Lepas tu dah jadi macam ni, cantik sikit lah. Lepas tu sekarang you boleh guna apa-apa juga gambar. Gambar your favorite picture, gambar you sendiri, fotograf you ke. Dan ini boleh digunakan juga. So kita dah melangkah dari segi teknologinya, dan dari segi ingin kita menyampaikan ilmu kepada pelajar. Kita dah buat dia sedar bahawa the technology is not hard and boring. Teknologi ni mesti ada aspek estetiknya, aspek sainsnya. Dan you'll be surprised, pelajar-pelajar ini juga dia agak they can be artistic juga. Saya suka Prof. Datuk Dr. Halimah cakap itu. Saya nak bagi soalan yang lebih susah pada Profesor Datuk Dr. Khairuddin. kerana kalau itu hakikatnya, maknanya di tangan orang-orang muda sekarang, dengan telefon pintar mereka, itulah universiti, itulah kajian, itulah penyelidikan. Betul. Jadi tidakkah itu mungkin memerlukan perancangan dalam beberapa tahun misalnya, tapi kita boleh revolusikan sistem pendidikan negara. Itu menjadi, dulu kerajaan kena sediakan infrastruktur, buat bangunan sekolah, lepas tu ada perpustakaan, ada padang. Tapi sekarang, jika media sosial itu menjadi komponen yang penting dalam big data, kerana ia memberikan cara penggunaan data itu dan tabiat penggunaan manusia misalnya, tidakkah telefon pintar itu harus kita jadikan sebagai suatu alat pembelajaran dan memberikan ruang pengupayaan kepada anak-anak muda kita, berbanding dengan kita masih melihatnya sebagai nanti dia pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya, atau dia gunakan untuk tak sepatutnya.
perubahan yang paling besar perlu berlaku dalam minda bagi saya lah. Pada saya lah, peralatan, prasarana tu adalah orang kata secondary. Ya. Yang paling utama adalah intellectual content dia. Okey. Ya? Bagaimana kita olah kurikulum dia, bagaimana kita olah silibusnya, dan bagaimana kita relatekan kurikulum silibus itu dengan masa depan ataupun kita punya objektif kepada program tu. Ya? So, kalaupun kita guna peralatan yang canggih, tapi kurikulum kita masih kuno, maksudnya kita punya intellectual output still kuno. Okey. Ya? So, jadi pada saya lah, saya sekarang ni pun sedang melihat satu agenda besar juga. Saya ini dilantik oleh Perdana Menteri pengurusi kluster pendidikan di bawah Felda. Okey. So, saya nak Felda. Okey. So, jadi saya sekarang nak bekerjasama dengan Majlis Profesor Negara, kluster IT, bagaimana untuk memulakan pemahaman konsep baru pendidikan ini. Bukan saja dari segi kursus-kursusnya. Kita kena ajar mereka ni dari segi konsep baru pendidikan ini. Ya? Supaya pendidikan ini bukan yang kita belajar dulu mesti ada jadual waktu pergi kelas. Ya? Contohnya kelas agama. Kalau agama tak semestinya kita dalam kelas, saya bukan ustaz lah. Bukan kita dalam kelas belajar pasal mengaji Quran, perkara-perkara yang wajib dan haram. Tapi ada tak pernah yang kata kelas agama kita bawa dia keluar, melawat masjid, melawat gereja, melawat ni, dan memahami perbezaan agama, dan membuat pendedahan yang lain lah. So jadi pendekatan ni harus berbeza dan kita boleh gunakan teknologi, dan big data ni akan membantu kita dari segi mendapatkan maklumat yang tepat dan mempunyai nilai yang tinggi lah. Tidak berkata cakap kosong. Kalau dulu kita cakap kosong, budak sekarang dia boleh cek apa yang saya cakap hari ini sama ada betul tidak. Saya suka tu. Saya perlu pergi rehat yang terakhir. Saya suka ada saintis, novelis, ada anak Felda. Saya nak tanya dia, kenapa sekarang ni masih kita tidak benarkan alat pintar tadi masuk ke sekolah? Itu bukan soalan saya. Itu soalan Profesor Dr. Ahmad Zaki. Saya pergi rehat, kata jangka suhu tu naik sikit. Saya pergi rehat dahulu. Apabila kembali, saya nak minta ketiga-tiga Prof berikan. Mungkin kalau kita bercakap tentang masalah, if we keep thinking about the impossible, we will not reach something. Jadi, saya nak minta situasi ideal dalam bayangan ketiga-tiga Prof bagi Malaysia menuju ke depan dalam aplikasi Big Data. Itu kita bincangkan selepas ini. InsyaAllah. Saya mahu Malaysia maju menuju ke depan. Saya mahu Malaysia yang maju ke depan itu membawa semua nilai-nilai yang saya sayangi tentang negara ini, tapi yang relevan dalam teknologi era baru. Dan saya melihat Big Data sebagai jalan keluarnya. Soalan saya kepada ketiga-tiga tamu saya, profesor-profesor yang hebat di depan saya ini adalah, jika saya tarik keluar segala kekangan dan halangan yang ada, tak cukup sumber ke birokrasi dan sebagainya, semua itu tidak ada, dilenyapkan. Jadi apakah jalan paling ideal untuk Malaysia, aplikasi Big Data menuju ke depan? Prof, tak dulu. Kalau saya nak ingatkan Big Data ini, kalau saya nak pastikan bahawa kita akan ada generasi yang holistik lah, pada saya, generasi yang baik dari segi sains dan teknologi, walaupun kita tahu sukar. Tapi saya juga mahukan generasi ini generasi yang mempunyai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mempunyai nilai estetik, nilai saintifik. Dan ini boleh terjadi, bukan tak boleh terjadi. Dan saya sendiri mengaitkan diri saya dengan, saya suka seni lukis. Dan saya melukis, saya gunakan oil. Dan saya gunakan ini semasa saya menyampaikan syarahan perdana saya di universiti, dan pelajar-pelajar dapat melihat bahawa di belakang lukisan ada data-data, sebenarnya ada data-data tertentu dan data-data digital, yang amat penting. Dan sebenarnya dalam apa juga kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ada kombinasi sebenarnya di antara multidisciplinary, di antara sains dan sastra. Ini yang amat penting, dan seni, bagi supaya ini yang membuatkan seorang itu halus dari segi dia memahami dunia di sekelilingnya. Dan Big Data is that sebenarnya. Big Data ialah menunjukkan pengumpulan data dari apa sudut disiplin, tidak kira sudut apa sekalipun, sama ada sudut sains maupun sudut sastra. So, saya rasa itu yang saya nak sampaikan. Jadi kalau semua itu ada pada Malaysia, maka pembangunan kita dan masyarakat kita itu akan lebih terarah, capaiannya menyeluruh
tapi mereka boleh meningkatkan kualiti dalam jurusan masing-masing kerana dia boleh capai semuanya. Betul. Dan dia boleh faham akan data yang diperoleh itu. Nanti saya akan pergi keselamatan Prof. Zaki dulu. Kerana saya suka bahagian Felda tu kerana masalah sejak tahun 80-an 90-an lagi ketika saya mula menjadi wartawan adalah masalah sosial kerana masyarakat muda di Felda, di Kraton ke, di Tengke ke, mereka nak jadi macam anak muda di Lembah Kelang. Dan itu tidak lestari untuk mereka kerana itu bukan alam mereka. Tapi kerana mungkin ketidakimbangan aliran maklumat, liputan media dan sebagainya. Tapi dengan big data, mereka boleh berada di tengah-tengah hutan semula jadi yang kaya di Pahang tu dan mereka tidak merasa ketinggalan kerana itulah kelebihan mereka. Manusia sekarang mencari hijau, bukan meninggalkan hijau. Tapi big data lah yang akan membuka, dia lihat pokok tu, dia tahu apa nilainya, apa warisannya, ada dinosaur kat belakang tu sebenarnya dalam fosil dan sebagainya. Prof. Dalam teknologi big data dan cloud, lokasi itu tak penting. Dan orang di negara barat, dia lebih suka pergi tempat yang lebih ada hijau kan. So jadi dalam aspek Felda ni, kita janganlah mengharap mereka tu sendiri keluar dan mencari ilmu dan teknologi. Saya rasa tanggungjawab kita lah sebagai yang mempunyai keupayaan pergi kepada mereka. Bawa teknologi itu, bawa ilmu tu dan dibangunkan di situ. Jadi saya rasa perbezaan pembangunan tu harus diseimbang. Bukan saja dari segi prasarana dan bukan dari segi income dia bukan, tapi dari segi teknologi tu. Seperti saya pun terlibat dalam banyak projek apa dia panggil Rural ICT. Di Sarawak saya ada 5 projek, di Sabah ada 2 projek, orang asli ada 4 projek. Sebab saya punya prinsip, teknologi ini adalah hak semua. Dan kita kalau mereka tak mampu memperoleh sendiri, kita kena bawa ke mereka. Lampaui jurang digital. Kita bawa ke mereka supaya mereka tidak rasa tertinggal dan mereka tak rasa mereka ni terjauh daripada arus teknologi orang lain. So dengan mereka mempunyai keupayaan ni, jadi dengan melihat dengan menggunakan alat mereka dah sebahagian daripada dunia. Prof, maaf saya ganggu masa Prof, tapi maksudnya kepada pemimpin politik, daripada hanya nak bina jalan berturap, mungkin tak payah jalan berturap. Tak perlu. Jalur lebar tu lebih penting. Gunalah apa cara satelit dan sebagainya, berikan keupayaan itu. Tapi kita kadang terlalu taksub dengan jalur lebar. Tapi infrastruktur sahaja, bukan aplikasi dan konten ni pun kena penting. Kadang jalur lebar tu ada, tapi konten dan aplikasi kita harus bimbing mereka sehingga mereka boleh lestari. Maksudnya beri kesedaran bagaimana capaian internet itu berguna untuk mereka, bukan hanya sebagai penerima. Dan dapat membaiki taraf hidup mereka. Itu harapan big data. Saya punya. Kita mau tak mau kena cakap pasal keselamatan. Adakah big data ni bermaksud orang boleh tahu nama PIN bank saya walaupun di mana juga mereka berada di dunia dengan mudah atau bagaimana? Kita bila bercakap tentang teknologi dan termasuklah berkaitan dengan keselamatan ni. Ini umpamanya kita sebagai pembangun teknologi tiba-tiba merasa kita kekurangan, ya. Dan ini saya rasa yang di mana Malaysia boleh ke depan kerana sebenarnya satu dunia tengah mencari-cari kaedah yang sesuai yang terbaik umpamanya supaya keselamatan ini terjaga, data kita dapat diurus dan sebagainya. Jadi satu yang menarik ya kerana sekarang ni kita dah mula melihat alam sekitar dan juga alam sekeliling kita. Contohlah kiranya umpamanya sekarang ni minat untuk melihat bagaimana semut, laba-laba, apa ni kiranya kan juga kira serangga paling ini, kecil. kerana serangga-serangga ni kecil tapi dia boleh mengurus organisasinya dengan tu. Jadi kita panggil ini sebagai teknologi kecerdasan kerumunan ataupun swarm intelligence dan sebagainya. Jadi itu satu yang menarik kerana kita ada umpamanya lah kita hanya lihat anai-anai sebagai satu makhluk perosak pest. Tapi mungkin kalau kita kaji anak-anak itu, kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebenarnya kita yang rosakkan tempat dia, so dia rosakkan. Bukan dia rosak kita. Itulah, jadi saya rasa ini banyak dan bila kita lihat ke alam kita dengan fauna dan flora kita yang sangat luas dan dengan banyak pelbagai ini, banyak perkara yang boleh kita belajar daripada perkara itu yang boleh sebenarnya kita kongsi dekat dunia. Satu yang menarik. Okey, saya nak lapiskan itu sebelum kita tutup perbincangan ini. Tidakkah itu mengembalikan kita kepada fitrah ilmu itu sendiri kerana dengan aplikasi big data, kita boleh telus,
kita boleh lebih tepat dan kita boleh mendapat pelbagai pendapat dalam satu musyawarah yang besar. Betul. Setuju. Saya setuju. Kita semua kita setuju. Kita semua no doubt memang kita setuju tentang perkara itu. So yang tinggal nak buat je sekarang. Memang kita kena buat saja. Tapi again sebelum kita akhiri, saya nak juga sebut dalam big data ni apa yang kita terlupa sebutkan tadi ialah bagaimana kita nak buatkan data ini bermakna. Itu amat penting, ya. Because you have so much data and to make it bermakna ini amat penting. Nilai ini tapi yang pentingnya bagaimana kita nak melakukannya. So visualisasi itu amat penting. Bagaimana kita nak visualisasikan data itu supaya dia senang difahami. Saya suka itu sebagai penutup kerana bila bersebut tentang nilai dan visualisasi, ia kembali sedikit di luar capaian jurutera dan juga saintis dan lebih juga kepada kami di sini. Anda juga memberikan pandangan anda sendiri tentang perkara ini. Hantarkan pendapat kepada pelbagai platform di Astro Awani ada. Big Data juga lah sikit-sikit. Kita ada Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Atau terus muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton episod seperti ini di gadget mudah alih anda. Dan terima kasih kepada semua profesor-profesor yang datang. Terima kasih kepada Majlis Profesor Negara. Kepimpinan fikiran akan sentiasa berlaku di sini kerana di sinilah dialog pemikir negara. Jumpa lagi. Thank you so much.